Kejadian rusuhan di Kuil Sri Mariamman Seafield, Subang Jaya telah menyebabkan seorang anggota bomba terbunuh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Iza Nasira binti Azalan, nombor metrik 060020. Dalam video kali ini saya akan berkongsikan hasil kajian saya tentang isu atau masalah yang berkaitan dengan prinsip rukun negara kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara merupakan ideologi kebangsaan Malaysia yang telah dibentuk pada 31 Ogos 1970. Rukun negara diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang telah melemahkan perpaduan di antara kaum di Malaysia. Tujuan utama rukun negara dibentuk adalah untuk membentuk perpaduan yang kukuh dan keharmonian dalam masyarakat. Kesopanan dan kesusilaan merupakan prinsip yang menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku setiap rakyat. Saban hari prinsip kelima ini semakin terhakis dalam kalangan masyarakat sehingga melahirkan individu yang tidak sopan dalam kalangan warga negara. Pada 26 November 2018, kita telah digemparkan dengan kejadian rusuhan di Kuil Sri Mariamman, Subang Jaya yang telah meragut nyawa seorang anggota bomba yang tidak berdosa. Bingkisan yang telah anda saksikan tadi merupakan situasi kejadian yang telah dirakam oleh orang awam yang berada di tempat kejadian. Insiden ini berpunca daripada perselisihan faham di antara pihak kuil dengan pihak pemaju, iaitu One City Development Sdn Bhd tentang isu pemindahan kuil tersebut. Pada jam 3 pagi hari kejadian, Bilik Gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Subang Jaya telah menerima panggilan tentang kekecohan tersebut dan pegawai polis telah diarahkan untuk pergi ke tempat kejadian. 4 kereta polis yang tiba di tempat kejadian telah dihalang oleh sekumpulan lelaki India hingga melibatkan kehadiran pasukan simpanan persekutuan FRU dan IPD Serdang sebagai bantuan tambahan. Sebanyak 18 buah kereta telah dibakar oleh perusuh. Kekecohan itu tidak berhenti di situ kerana pada jam 1.10 pagi 27 November, kira-kira 10,000 individu berbangsa India telah berkumpul semula dan membuat rusuhan kedua. Dalam rusuhan ini, 2 lagi kenderaan telah dibakar oleh pihak perusuh. Kekecohan ini telah mengakibatkan kecederaan parah seorang responden kecemasan, Muhammad Adib yang merupakan seorang anggota bomba di Balai Bomba Subang Jaya yang diserang semasa cuba memadamkan kebakaran. Pada jam 2 pagi, perusuh telah menyerang premis pemaju di Menara MCT dan beberapa kenderaan turut dirosakkan dan dibakar. Selepas insiden tersebut, Muhammad Adib telah dimasukkan ke Institut Jantung Negara IJN selama 21 hari. Pada 17 Disember 2018, seluruh rakyat Malaysia mendapat berita yang mendukacitakan kerana Muhammad Adib telah disahkan meninggal dunia di IJN pada jam 9.41 malam. Arwah dikebumikan di kampung halamannya di Kuala Kedah. Pada 11 Februari 2019, inkuas kematian Muhammad Adib telah bermula bagi menyiasat punca kematian anggota bomba tersebut dan berakhir pada 27 September 2019 apabila Mahkamah Koroner Shah Alam Selangor memutuskan punca kematian Adib ialah akibat perbuatan jenayah oleh 2 atau lebih individu yang tidak dikenali. Insiden rusuhan ini telah menerima pelbagai reaksi oleh semua pihak di pelbagai platform. Antara reaksi masyarakat yang dapat saya kongsikan adalah kenyataan-kenyataan yang dibuat di akaun media sosial Twitter. Ramai yang berdukacita namun ramai juga yang mengecam isu ini sehabis-habisan. Pelbagai kenyataan telah dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin negara untuk menjelaskan tentang insiden ini supaya masyarakat berhenti menyebarkan berita palsu dan kebencian. Mengapa saya mengaitkan isu ini dengan prinsip rukun negara yang kelima adalah kerana tiada nilai kesopanan dan kesusilaan dalam diri, masyarakat mula bertindak mengikut nafsu amarah tanpa pertimbangan rasional. Contohnya, perusuh-perusuh ini telah bertindak dengan sangat agresif dan tidak rasional sehingga meragut nyawa insan yang tidak berdosa. Seterusnya, walaupun pemimpin negara telah membuat pelbagai kenyataan yang mengatakan bahawa rusuhan ini bukanlah satu sentimen perkauman, namun masih terdapat pihak yang cuba menjadi batu api dan melaga-lagakan pelbagai pihak. Terbuktilah bahawa semua perkara ini terjadi adalah kerana hilangnya sikap sopan dan tata susila dalam diri masyarakat kita. Apa yang dapat saya simpulkan daripada kajian ini, tidak hairanlah mengapa kerajaan sangat menekankan penghayatan terhadap rukun negara oleh setiap individu di negara kita. Prinsip-prinsip ini
harus diamalkan bagi membentuk masyarakat yang berdisiplin dan berakhlak tinggi sekaligus mengukuhkan perpaduan dan mewujudkan sebuah negara yang harmoni. Akhir sekali, marilah kita sama-sama menyedekahkan Al-Fatihah kepada hero negara iaitu Muhammad Adib bin Muhammad Kasim dan semoga beliau ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Sebelum melabuhkan tirai, izinkan saya mendeklamasikan serangkap pantun. Mawardi petik merah menyala, tumpu melata di dalam taman. Adab sopan juga susila, jadikan amalan sepanjang zaman. Sekian, terima kasih.